art sendiri dia telah jadi satu digital commodity yang sedang melonjak. Okey. Dalam bidang seni visual, okey. Seni visual dalam setahun 2 tahun ni, kalau siapa yang mengambil peluang dengan sangat cepat, dia boleh jadikan seni digital sebagai satu cara untuk kita cari makan lah. Kita boleh berkarya dan jadikan seni digital sebagai pekerjaan utama kita. Sebab baru-baru ni Namewi telah jual work dia, tak silap saya, dekat 4 juta kos dia punya digital art di pentas, tak silap saya, ataupun di OpenSea. So nilai dia 4 juta lah, cryptocurrency. So itu ialah peluang-peluang yang kita boleh dapat dalam digital art. Tapi dalam perkembangan kita cerita sejarah lah. Macam mana dia bermula di Malaysia, macam mana pelopor-pelopor dia, orang-orang pertama yang buat. Okey. Tapi sekarang ni kalau kita kata digital art, everybody can make digital art, atau yang kita panggil electronic art lah, kita banyak istilah-istilah yang berlaku lah dalam Malaysia ni. Tapi kalau saya lah sebagai peribadi, saya letak media seni yang menggunakan media digital sebagai digital art lah. Itu bapak dia lah, payung dia. Lepas tu nak jadi electronic art ke, digital performance ke, macam-macam tu kita boleh letak dia sebagai sub dalam digital art lah. Okay, saya share. Okey, ini ialah nota pada hari ini. Ini nota pada hari ini. Okey, seni tampak Malaysia dalam era teknologi. Teknologi tu ada ni lah, ada argument lah, teknologi tu apa. Okey, kalau saya Google lah, what is technology? Kita tengok. Saya Google pakai ni lah, pakai kita punya ni . Okey. Okey, ni dekat Oxford Dictionary mengatakan the application of scientific knowledge for practical purposes, especially in industry. For example, advance in computer technology. Nouns, machinery and equipments. Okay, machinery and equipments developed from application of scientific knowledge. Okay, it will reduce the industry ability to spend money on new technology. Machinery and equipments developed from application of scientific knowledge. The branch of knowledge dealing with engineering or applied sciences. Okay, itu maksud teknologi. Okay, buka Cambridge pula. Okay, Cambridge, the study and knowledge of the practical, especially industry use of scientific discoveries. Okay. Itu dalam Cambridge. Okay. So, apa yang menggunakan advance scientific, penciptaan saintifik, kita panggil dia sebagai teknologi. Dia tak kira lah kan. Teknologi, kalau saya kata Firaun pun dia ada teknologi dia kan. Siapa nama lagi? Nabukadnezar pun ada teknologi dia, tapi tu teknologi lama lah.
Dari lama menggunakan um, apa yang mereka ada pada masa tu. So teknologi ni, kalau kita kata dia scientific research, dia menggunakan alatan-alatan saintifik, kita panggil dia teknologi lah. Itu yang saya faham melalui definisi tadi Oxford dengan Cambridge. So, suara saya sekat-sekat lagi ya? Masih dengar? Siapa tak dengar angkat tangan? Siapa dengar angkat tangan? Hello? Hello? Sekat-sekat sir. Siapa yang tak sekat? Siapa dengar? Okey, siapa yang okey, boleh balas siapa yang rasa dia jelas? Dengar. Okey, ada yang dengar, ada yang sekat-sekat. Maksudnya mungkin Jelas bukan lah. daripada saya lah, tapi sekat-sekat. Okey, masih sekat-sekat okey, tak apa. Sebab Kota Samarahan hari ni macam ada ni sikitlah. Tapi tak apa, saya tengah record ni, nanti saya akan masukkan balik dalam apa kita punya elite. Okey. Pelebaran terhadap agenda teknologi elektronik di Malaysia yang bermula sekitar awal 80-an telah memperkenalkan pendekatan baru terhadap pelaksanaan seni lukis moden Malaysia. Okay, dasar hubungan negara bentuk negara industri moden. Okey. Sekarang bukan zaman moden lah, sekarang dah post moden. Sekarang dah tak ada boundaries terhadap dunia dan teknologi dah. Jadi macam saya tak cerita zaman moden, kita dah macam zaman moden is so yesterday. Sekarang zaman postmodernism dan siapa yang membuat ataupun buat trend terhadap zaman ni semua kapitalisme. Dulu saya buka postmodern teori kan. Saya duk ingat postmodern teori ni banyak ni dalam arts kan. Rupanya dia lah daripada ekonomi. Mereka ni yang buat satu trend pasal mereka ialah pemodal. Dan kita yang lain ni ialah pengikut saja. So kita pun ambil term tu dan kita pakai postmodernism art dan macam-macam lagi lah. Tu ada argument lah. Siapa tak setuju tu boleh bagi inilah, boleh bagi argument lah kan. Tapi kita tengok ekonomi. Bidang ekonomi yang mempelopori postmodernism pasal mereka lah pemodal. Kesedaran terhadap potensi teknologi elektronik di dalam praktis seni tampak Malaysia semakin terdedah walaupun di peringkat awalnya agak perlahan. Kurang sambutan. Sebenarnya perkembangan seni kontemporari barat telah perlahan menjadi ikutan sengketa berkarya. Kita memang kita acuan kita barat lah. So, dia ialah macam kita belajar pada awal tadi, kita ada 3 acuan dalam seni visual di negara kita. Satu ialah jati diri kita, root peribumi, root orang Melayu itu penduduk-penduduk asal di kalau kita cakap pasal seni Malaysia yang start ialah Melaya lah, di Melaya lah. Kemudian bila ada pertubuhan-pertubuhan seni itu, mereka telah buat satu simposium macam mana kita nak ni tu, berkata seni Malaysia gitu gini. Dia masih lagi boleh di-argue lah kan, pasal dia ialah open ended dan dia takkan habis lah perbincangan terhadap seni Malaysia ni. Lepas tu peringkat awal dia ialah dia jadi hobi kepada orang putih ataupun penjajahan. Dia bawa pegawai dia waktu petang tak tahu buat apa, dia melukis. Lepas tu apabila datang ke school ataupun dihantarnya guru-guru kita ke Kirby dan guru kita pun belajar di UK dan tengok arts dan diorang bawa balik ideologi tu dan juga pensyarah-pensyarah di mata ilmu khas pensyarah orang putih dan pensyarah tempatan yang ada pengaruh-pengaruh barat, kemudian pengaruh daripada imigran itu kaum pendatang generasi pertama, mereka pun membawa unsur-unsur
seni-seni daripada daripada tanah asal dan dikongsi dengan masyarakat tempatan, maka berlakulah ketiga-tiga unsur dalam seni di negara kita lah, seni visual lah. Okey. Kebanyakan pelukis era 70-an, 80-an mengikuti pendidikan seni secara formal, masih sama dengan aliran romantisisme. Masih lagi aliran barat yang lama. Tiada pendedahan dan pengembangan ilmu yang komprehensif terhadap orientasi teknologi elektronik dalam praktis seni elektronik. Seni elektronik tu masih baru. Dalam Malaysia ni masih baru teknologi seni digital masih baru lagi. Masa saya datang 10 years back pun masih orang kata, apa tu seni elektronik, apa tu seni digital kan. Seni tu kita lukis je lah kan, kita buat art, kita lukis apa semua kan. Pasal dalam kita nak kata pioneer dalam Malaysia ni UiTM. Dalam seni tampak Malaysia, maka mereka ialah orang-orang terdiri pada namanya peseni-peseni tradisi ataupun peseni-peseni moden yang masih bergantung dengan wall piece ataupun ideologi penyampaian seni dari segi wall piece lah, ataupun ada sikit installation apa semua. Maka masih lagi perbincangan tu masih lagi tidak meriah lah berbanding sekarang lah. Sekarang orang awam pun dah start cakap pasal digital art, pasal adanya NFT non tangible non fund NFT non fungible token so menggunakan apa namanya platform cryptocurrency kan. So dia akan kalau kamu sekarang ni dah kena buat seni digital elektronik ke apa, dan mintalah duit ayah sikit untuk daftar dalam cryptocurrency, lepas tu daftar pentas.io ke ataupun OpenSea ke, pentas dululah tempatan dulu jual karya-karya kat situ kan. Mungkin jual murah lah dulu. Satu karya tu mungkin you boleh jual 0.000 coin ke kan, bersamaan dengan RM50 kan. So ada 10 ke 20 karya, lama-lama naikkan harga, naikkan lagi. So ada orang buat simple-simple je boleh jual sampai 19,000, 20,000 boleh masuk dalam bidang tu Okey, ada anggapan kabur terhadap penggunaan karya sebegini dan penggunaan teknologi elektronik, terutamanya di kalangan pelukis perintis. Sebab susah kita nak jadikan elektronik base ni sebagai property. Memang susah. Macam mana, orang arts, dalam seni, orang menganggap seni ni ialah kita panggil mereka menganggap seni ni mesti ialah property, mesti boleh disimpan. Macam mana you nak simpan installation screen? Memang tidak boleh simpan lah kan. Dan siapa yang nak simpan? Institution yang boleh simpan. Orang mak latin boleh simpan, tak dapat kan. Kolektor kecil-kecilan atau bergantung dengan galeri, dia dapat simpan, tak dapat yang boleh institution. Institution siapa yang nak simpan? Balai Seni Negara, Balai Seni Negeri. Dan tapi tu yang jadi pasal orang arts, dia menganggap bahawa inilah saya cakap reality, inilah mata pencarian. So macam mana you nak jual benda-benda yang installation yang besar macam ni kan? Memang agak susah lah. Yang nak beli ialah institution. Yang nak beli benda-benda macam ni ialah institution saya punya internet tak stable perkembangan teknologi elektronik dari masa ke semasa akhirnya telah memberi pendekatan baru pada pelukis, terutama golongan muda. Pelukis-pelukis menjadikan pengucapan seni elektronik dan seni instalasi multimedia sebagai satu kacukan ataupun hybridisasi atau asimilasi antara seni dan teknologi. Seni berasaskan medium elektronik atau seni elektronik mula berkembang lewat 80-an
Bermula dengan pendekatan terhadap medium elektronik komputer, seterusnya eksplorasi terhadap seni video. Dan pertengahan dekad 90-an muncul eksplorasi terhadap penggunaan medium lampu. So dia pakai lampu, dia pakai LED, dia pakai skrin. Berdasarkan perkembangan ini, jelas praktis seni berasaskan teknologi dari pengaruh perkembangan seni di barat ataupun Eropah telah berkembang di sini. Okey, kalau kita kata Ismail Zain ialah perintis. Ismail Zain ialah perintis terhadap seni digital di Malaysia. Dia start dengan digital collage. Digital collage pada tahun 1988 mengetengahkan aplikasi komputer dan elektronik dalam seni tampak Malaysia. Ismail Zain telah membawa perhatian kepada kesan-kesan proses globalisasi ke atas konteks era informasi masa kini, khususnya budaya masa elektronik. Saya tidak langsung beliau telah mencadangkan satu kerangka konsep baru dalam perkembangan seni Malaysia. Ismail Zain Al-Kisah, so dia buat digital. Inilah digital collage. Masa ni hebat lah work macam ni. Sekarang ni siapa pun boleh buat. Tahun 1988 itu perkembangan lah, kita tak boleh nafi perkembangan. Okey, kalau tak ada yang ni, tak adalah apa yang berlaku pada hari ni. Okey, ni Sharifah Aini, Ismail Zain, nasyid. So adalah dia letak simbol-simbol, this is our late Bidu Wanita, Sharifah Aini, ada unta, ada rama-rama, so adalah apa yang nak disampaikan. Okey, Ismail Zain, Vincent, 1988, so ada collage, Vincent Van Gogh, ni saya lupa tak apa nama karya ni. So ada beberapa simbol diletakkan sama 88. Lepas tu salah seorang guru saya, Kamal Zaman Mak Isa, Dr. Kemi kita panggil, Prof Kemi lah. Saya tak tahu dia masih lagi dekat UiTM ke tidak, ataupun dia dah fully pension. Dia orang penting lah kan, pasal dia salah seorang researcher yang agak aktif di UiTM. So dia pun sambung kontrak, tapi saya tak tahu sekarang ni dah sambung ke dah pencen habis. Sebab masa kami belajar dulu pun dia dah hampir nak pencen lah. Lebih kurang 10 tahun lepas, 10 tahun, 13, 14 tahun lepas. So, saya pun tak tahu apa cerita dia, lama pun saya tak bertanya khabar. Beliau menggunakan eksploitasi keupayaan awal teknologi komputer untuk penciptaan karya self-portrait 1984. Eksploitasi teknologi komputer diteruskan dalam beberapa percubaan lagi menulis karya dihasilkan pada 1987, Tribute to Father. Okay, Tribute to Father, Computer Generated Image, Kamal Zaman Mak Isa, Self-Portrait 1984, Computer Generated Arts. Inilah muka dia lah. Okay. Itu pameran bakat muda sezaman telah membuatkan seni elektronik ataupun seni digital ni berkembang. Medium ni semakin berkembang pasal dieksplorasi oleh orang muda. A Passage Through Literacy. 1999, karya merupakan karya eksperimentasi dihasilkan oleh Liu Kung Yu yang mana telah didraft oleh juri. Bersama itu, usaha dalam mengetengahkan seni berasaskan media baru dilaksanakan melalui beberapa projek seni usaha sama oleh para akademik USM dan pensyarah jabatan Dragonbash dari USA. Antara yang menghasilkan ialah Prof. Rudin Arus dulu di Universiti Malaysia Sabah, sekarang tak silap saya di Universiti Malaysia Brunei. Kita tak silap saya dah balik lah kot, itu kontrak di Universiti Brunei. Dia Rudin Arus dan antara itu 1989. Okey. Ini ialah Arca. Dia lah unsur-unsur robotik apa semua. Okey, kita 8 minit, nanti kita akan hentikan dan kita akan sambung lagi. Okey, suasana seni berasaskan elektronik di Malaysia. Okey, perluasan teknologi elektronik dan praktis seni tampak dalam kemata pelukis seni baru. Seterusnya bereksperimentasi terhadap perkembangan teknologi dan perkembangan digital dan elektronik seperti pelukis Bahaman Hashim dan Ponirin Amin. Prof Poni pun salah seorang guru saya, Prof Poni.
meneruskan bahasa komputer dalam karya mereka. Perempuan ni sebenarnya dia tidak tu digital arts, dia painter, tapi adalah satu dua karya yang dia pun bereksperimentasi dengan digital digital base. Bahaman Hashim, Virtual Reality 1994. Zaman ni canggih lah karya macam ni, canggih lah macam mana dia buat kan. Ponirin Inshira 94, pakai Alam Nashrah Laka Sadrak, dia punya surah Al-Insyirah. Tak tahu apa yang disampaikan, tapi kalau surah Al-Insyirah tu Allah ceritakan bagaimana berlakunya kesusahan, adanya kesenangan selepas kesusahan. Tak tahulah apa yang nak disampaikan daripada Amin digital painting. Okey, perkembangan seni elektronik terus berkembang melalui dunia komunikasi teknologi maklumat telah mempelbagaikan pendekatan artis terhadap perubatan medium dan elektronik. Dekat 90-an 2000 telah memperlihatkan ramai pelukis seperti Hasnul Jamal Saidun, kita punya bekas pensyarah lah, Prof Hasnul, Yeo Kung Yu, Wong Hoi Cheong dan Faizal Zulkifli, dan berapa lagi mencuburi pelantar digital secara besar-besaran. Ni Hasnul Jamal Saidun, Kedek-Kedek Ong 1994. Karya ni penting lah, so dia apa, diangkat-angkat lagi oleh balai. Dia ada macam ada katak ni nak lompat ke skrin, tapi masih lagi duduk dalam skrin lagi. So dia macam nak buat satu kritikan terhadap orang yang tak boleh terima perkembangan teknologi dalam seni lah. Tak silap saya, kena check balik. Ni asal Jamal Saidun, Smiling Van Gogh and Smiling Gauguin. 1997 ada karya belakang paintings, dan ada macam ada Starry Night, ada Gauguin punya style apa semua, dan diletak komputer kat depan. Lepas tu dia ada projection through plastik lah. Apa tu, adalah dia punya nampak macam very mystery lah, punya image yang transfer di plastik ni. Kipas api 99. Kipas asap adalah yang nak disampaikan. Dia punya ni pun dia letak tajuk pun ada maksud lah. Hasnul Jamal Saidun bukan seorang pelukis yang gigih menyumbang kreativiti untuk kepentingan seni bahasa dan teknologi elektronik. Beliau majukan pendekatan instalasi multimedia elektronik dalam beberapa karya beliau. Beliau juga merupakan artis pertama yang dikatakan mendapat pendidikan formal dalam bidang seni elektronik di luar negara. Manakala Liu Kung Yu dan Wong Hoi Cheong perlu meneruskan installation seni elektronik. So install TV. Wong Hoi Cheong, Sok Chin 1990. Artis seperti Syed Alwi, Liu Kung Yu mula menggunakan elemen cahaya dalam seni mereka. Keupayaan teknologi komputer dan video semakin canggih telah mempelbagaikan praktis dalam menghasilkan karya. Era teknologi juga memperlihatkan kecenderungan pelukis mengeksplorasi platform digital. Liu Kung Yu wadah untuk memimpin 1999. Kalau zaman sekarang kita kata hari raya lah, macam ni kan. Zaman dulu canggih lah. Ada lampu-lampu lilak-lilak, dan ada
gambar kita punya bekas Perdana Menteri Tun Mahathir dan wawasan 2020 kan. So kita tak tahu apa yang nak disampaikan tapi diletakkanlah simbol-simbol tersebut Syed Alwi hari ini, esok okey, 09 Faizal Zulkifli, no art please, 1996 ada berbentuk naif computer generated art video animation No Azizan Paiman, Suhaila Hashim on air 2002 experimental installation arts video and sound boleh masuk dalam ni on air. Daun Leng limit to experimental installation arts. Bahasa seni bahasa teknologi elektronik Malaysia masih dianggap muda, masih lagi dianggap muda. So kamulah generasi seni elektronik ni. Seni elektronik ada dekat Unimah je, tak ada tempat lain Konsep eksperimentasi dan seni berasaskan teknologi elektronik telah memperluaskan disiplin seni bagi pelukis generasi era teknologi. Seni lukis atau seni tampak tidak hadir dalam bentuk konvensional di mana kelihatan statik. So pada masa sekarang orang nak seni itu bersifat dua hala dia tak ada macam you tengok painting dan you interpret, you boleh bercakap dengan painting ke apa, dia nak interaktif antara pemerhati dan juga karya seni tersebut. Tengku Azhari, Noiscape, Kamal Sabran, 2006 Kamal Sabran ni memang sukalah bereksperimentasi dengan installation, electronic installation. Lim Kok Yung, Parting the Red Sea. Golongan pelukis era teknologi tidak lagi melihat nasionalisme bangsa sebagai satu desakan. Bentukan minda, mindset ke arah kemajukan globalisasi. Ialah teknologi dalam seni tampak Malaysia masih lagi berterusan sehingga kini. Tak juga. Kalau kita cakap pasal art mesti involve politik.